Selamat pagi semua. Hari ini kita nak sambung dengan bagaimana mengira bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran. Okey. Setiap pinjaman akan dikenakan faedah atas pinjaman dari tarikh pinjaman itu dilakukan. Terdapat dua jenis kaedah pengiraan faedah pinjaman iaitu faedah kadar sama rata dan faedah atas baki. So, baki pinjaman wujud setelah menolak bayaran pendahuluan dan ditambah dengan jumlah faedah yang dikenakan. So, ansuran bulanan ialah jumlah amount yang dibayar oleh peminjam kepada pihak bank setiap bulan bagi menjelaskan baki pinjaman. Okey, kita tengok bila anda pinjam duit, bank akan kenakan faedah. So, kita ada dua jenis faedah sama rata dan juga faedah atas baki. So, faedah sama rata, mari kita belajarkan yang ini dulu. Dalam kaedah faedah sama rata, kadar faedah akan dikira pada jumlah pinjaman asal sepanjang tempoh pinjaman. So, maksudnya dia akan kira sekali kadar faedah dia sepanjang tempoh berapa tahun yang you nak pinjam. Jika jumlah faedah yang dikenakan setiap bulan adalah tetap. Jadi, jumlah faedah dia yang dikenakan setiap bulan adalah tetap, dia tak akan berubah. So, ini dipanggil faedah sama rata. Okey, kita lihat contoh. Puan Lim membeli sebuah kereta. Biasanya beli kereta, beli motor, ini semua akan gunakan faedah sama rata. Okey. Puan Lim membeli sebuah kereta bernilai RM80,000 secara kredit. Kredit maksudnya pinjam duit lah. Beliau membayar bayaran pendahuluan sebanyak 10% dan bakinya dibayar secara ansuran selama 6 tahun. So, maksudnya dia bayar 10%, dia akan gunakan RM80,000 ni darab dengan 10% dapat RM8,000. So, maksudnya dia akan bayar RM8,000 dulu, okay, sebagai bayaran pendahuluan. Yang lain, yang bakinya dia akan pinjam. Okay. So, di sini kadar faedah sama rata dikenakan oleh bank 4% setahun. Dia pinjam 6 tahun. Berapa jumlah bayaran balik? Okey, dan bayaran ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Puan Lim. So, kita kirakan. Jumlah pinjaman adalah RM80,000 ni tolak dengan RM8,000. Kenapa? Kerana dia sudah bayar 10%. So, maksudnya dia pinjam dengan wang adalah dia pinjam RM72,000. So, dia nak apa? Dia nak pinjam 6 tahun. Setiap tahun 4%. So, 72, okey, 72,000 darab dengan 4%, darab dengan 6 tahun. Maksudnya faedah yang dia perlu bayar kepada bank adalah 17,280. Memang banyak kan? Tapi no choice lah. Tak ada pilihan kerana memang kita tak akan ada duit yang begitu banyak. Jadi kita mesti pinjam dengan bank. Okay, bayar kemudian. Jadi jumlah bayaran balik, maksudnya kena ambil 72,000 ni tambah dengan apa? Tambah dengan faedah yang dia kenakan. Jumlah yang anda perlu bayar balik adalah RM89,280. So di sini, okey, anda nak bayar untuk 6 tahun. 6 tahun, 1 bulan, okey. 1 tahun ada 12 bulan. Maka bila anda darab dia dapat 72 bulan. Jadi that's why dia bagi dengan 72. Maksudnya 1 bulan dia kena bayar RM1,240 sebulan untuk 6 tahun. Ini 6 tahun. Setiap bulan mesti bayar. Okey, bayar sudah 1,000 lebih. Itulah cara kita kira. Okey, seterusnya kita lihat contoh ini lagi. Encik Azlan dia membuat pinjaman peribadi sebanyak RM10,000 dari bank mulia dengan kadar faedah 4% setahun. So, tempoh bayar balik 7 tahun. Okey, RM10,000. Okey, so dia nak bayar untuk 7 tahun. Maka kita boleh kirakan, kita boleh gunakan formula ini. So, kita guna RM10,000. Jumlah yang bayaran balik dia nak bayar berapa? So, di sini RM10,000 darab dengan, okay, P dia kan, ini.
A dia adalah apa? 4/100. Ini adalah 4%. Untuk 7 tahun. Jadi jumlah dia perlu bayar balik adalah 12,800. Okey. Ansuran bulanan. Dia nak bayar untuk 7 tahun kan. Jadi 7 tahun. Dia kena darab dengan 12 bulan. Maka dia dapatlah 84 bulan. Jadi dia bagi dengan 84. So, dapatlah yang amount ini. Maksudnya setiap bulan dia kena bayar RM152.38 selama selama 7 tahun. Kerana dia sudah kata dia nak 7 tahun. Itulah cara kita kira untuk faedah sama rata. Kalau faedah atas baki, selain daripada faedah sama rata, bank juga menawarkan faedah atas baki untuk sesetengah jenis pinjaman. So dalam kaedah faedah atas baki, jumlah faedah setiap bulan yang dikenakan ke atas pinjaman bergantung kepada jumlah baki. Jumlah baki pinjaman pada bulan tersebut. Oleh kerana terdapat bayaran ansuran setiap bulan, jumlah baki pinjaman akan berkurangan dan dengan itu jumlah faedah untuk setiap bulan juga akan berkurangan. Namun perlu diingatkan bahawa untuk setiap ansuran yang dibayar setiap bulan, keutamaan diberikan untuk menjelaskan jumlah faedah pada bulan tersebut. Dan kemudian baki selebihnya digunakan untuk menjelaskan baki jumlah pinjaman. Mari kita lihat contoh. Baru kita akan faham. Apa maksud dia? Contoh 20. Encik Harip membuat pinjaman peribadi sebanyak RM10,000 dari bank mulia dengan kadar faedah 6% atas baki. Tempoh bayar balik selama 7 tahun. Manakala ansuran bulanan adalah sebanyak RM150. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Encik Harip bagi 3 bulan pertama. Dia sudah beritahu anda sekarang adalah faedah atas baki. Bukan seperti tadi. Tadi adalah faedah sama rata. Tengok Ini adalah faedah sama rata. Di sini adalah faedah sama rata. Ini faedah sama rata. Lain. So, sini sudah tulis dia faedah sama rata. So, yang bawah ini adalah faedah atas baki. Ini faedah atas baki. So, dia lain cara untuk mengira. Kita sambung lagi. Cikgu besarkan sikit. Pada bulan. Tarik sikit ke bawah. Sekarang kita nak kira apa? Kita nak kira jumlah faedah yang dibayar untuk 3 bulan yang pertama. So, bulan yang pertama dulu. 3 bulan pertama maksudnya bulan pertama tambah bulan kedua tambah bulan ketiga. Itulah yang dimaksudkan. Bulan pertama. Faedah. Faedah bulan pertama kita pinjam RM10,000. Darab dengan 6%. Ini bulan pertama. So, kita akan, ini persen ni adalah untuk 1 tahun. Kita kena tulis 1/12. Sudah jadi 1 bulan. 6%. So, you dapat RM50. So, jumlah pinjaman pada akhir bulan pertama. RM10,000 tambah RM50. Dia sudah jadi RM10,050. So baki selepas bayaran ansuran. You sudah bayarkan. You sudah bayar berapa? RM150. Jadi you tolak. Tolak dapat lagi ini baki. So baki ini akan bawa ke bulan yang kedua. You nampak tak?
Walaupun you bayar 150. Okay. Kita akan tolak. Tambah dengan you punya apa? Tambah dengan interest dulu. Faedah. Baru kita akan tolakkan. So, bila kita tolak, jumlah baki pinjaman pada awal bulan kedua sudah jadi 9,900. Okay. Bukan ambil 10,000 ini, tolak 150 ini salah. Okay. Dia kena tambah dengan interest dulu, baru kita akan tolakkan. Okay. Selepas tu, guna cara yang sama, kita kirakan faedah bulan kedua. So, ambillah yang 9,900 darab dengan 6%. So, 6 per 100 kali dengan 1 per 12 juga. Okay, dapat RM49.50. Okay, nampak tak sekarang sudah kurang. Kenapa kurang? Kerana anda punya baki sudah kurang. Sebelum ni 10,000, sekarang 9,000 lebih, maka dia akan kurang. So, itu katakan bahawa dia punya faedah akan jadi semakin kurang. Kalau you punya baki sudah jadi semakin kurang. Jadi, di sini jumlah pinjaman, you kena ambil yang 9,900 tambah dengan faedah dulu. Dapatkan amount yang baru. Baru kita akan kirakan baki, you tolak. Tolak, you sudah dapat 9,799.50. So, ini adalah baki selepas bayaran ansuran. You sudah bayar. Maka yang ini, nanti dia akan bawakan dia ke bulan yang ketiga. So, bulan yang ketiga akan mula dengan 9,799.50. Jadi, ambil ni kirakan faedah bulan ketiga. Maka dapatlah yang ini. So, gunakan yang ini. Okay, kirakan jumlah pinjaman. Okay, tambah. Tambah dengan yang ini. So, dapatlah 9,848.50. You bayar lagi 150. Okay, tolak. Dapatlah ini baki dia. So, sekarang saya nak cari jumlah faedah. Jumlah faedah saya kena tambah faedah saja. So, 3 bulan ada 3 bulan faedah. So, ini. So, maksudnya 50. Tambah 4950. Tambah 49. Dapatlah jawapan dia. Okay. Dia nak ada tambahkan yang ini. So, di sini tambahkan semua ni. Dapatlah jawapan 148.50. Ini adalah faedah atas baki. Jadi setiap bulan akan berbeza kalau you bayar. Okay, tak bayar pun sama. Dia akan jadi semakin banyak. So, ini adalah faedahnya. Jadi bank pinjam mesti kira faedah. Okay, seterusnya. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan pinjaman? Amira ingin membeli sebuah kereta dan telah membayar wang pendahuluan sebanyak 4,800. Baki bayaran akan dijelaskan melalui pinjaman. Okey, nyatakan kelebihan dan kekurangan pinjaman kereta yang dipilih oleh Amira. So, maksudnya dia sudah pilih kereta ini. Okey, harga dia adalah RM48,000. So, dia bayar 10%. 10% ini adalah 4,800. So, sudah bayar, maka dia nak pergi pinjam. Okey, boleh pinjam? Boleh. Ada baik, ada buruk. So, bayaran balik pinjaman kenderaan secara ansuran bulanan membolehkan Amira memiliki kereta. Yes. Bila you pinjam, you boleh pilih, you dapatlah kereta kerana tak payah sekaligus bayar begitu banyak kan. You memang mampulah setiap bulan you bayar. Tidak perlu membayar sekaligus dengan tunai. Maka bolehlah you dapat kereta yang baru. Keburukannya, kereta boleh ditarik balik jika tidak menjelaskan bayaran ansuran. Tak bayar mesti akan tarik balik. Jadi jumlah bayaran balik adalah tinggi disebabkan faedah. Mestilah. Kalau you beli dengan harga ini, okay, bila you bayar sampai akhir, you sudah habis bayar,
You mesti nampak dia mesti lebih daripada apa yang you pinjam. Kenapa? Kerana bank dia kena dapatkan untung baru dia akan pinjam duit kepada orang lain. Jadi itulah cara dia dapatkan untung dia. Okey, kita lihat lagi contoh. Encik Winston dia mula berkhidmat sebagai seorang guru kerajaan dengan pendapatan bulanan 2,800. Beliau membuat keputusan memiliki sebuah kereta baharu untuk ulang alik dari rumah ke tempat kerja. Beliau menghubungi dua bank untuk mendapatkan pinjaman 40,000. Maksudnya dia nak beli kereta tu berharga 40,000 lah. Selain itu, setiap bulan beliau juga memerlukan 1,500 untuk menampung perbelanjaan lain. So maksudnya dalam hidup dia setiap bulan dia nak belanja 1,500. Okey. Berikut ialah pakej pinjaman yang ditawarkan oleh dua bank kepada Encik Winston. Okey, so bank A 40,000, bank B pun 40,000, tempoh bayaran 9 tahun, 6 tahun. So kadar 4.5, ini 5. Penjamin ini tidak perlu, ini perlu. Okey. Jadi apakah cadangan anda? Kemukakan cadangan kepada Encik Winston. Manakah yang sesuai dipilih untuk keretanya? Nyatakan alasan. Okey. So kalau untuk yang ini, you nak pilih yang mana? Apa yang you nak pilih tu anda kena ada sebab. Okey, contohnya kat sini. Dia ada tulis, dia kata kalau dia pilih A, dia kirakan cara bayaran dia. Okey, jumlah yang dia kena bayar balik adalah 56,200. Jadi dia nak bayar, okey, bayar untuk 9 tahun. So setiap bulan dia akan bayar ini, 500 lebih. Kalau untuk bank B, dia pinjam 6 tahun. So, jumlah yang perlu dia bayar balik 52,000. Okey. Dia hanya perlu bayar dengan 6 tahun, maksudnya 72 bulan saja. Setiap bulan 700 lebih. Okey. Jadi, Encik Winston harus memilih bank A kerana bank A menggunakan faedah yang lebih rendah berbanding dengan bank B. Namun, tempoh bayaran yang berlainan menyebabkan amount faedah yang dibayar adalah berbeza. Oleh itu, Encik Winston boleh juga memilih bank B. Nampak tak? Dia kata boleh bank A, boleh bank B. Jadi, anda ada alasan sendiri, you kena pilih sendiri. Seperti dalam hidup anda. Memang bank A ni dia kenakan faedah yang kurang daripada bank B. Tapi you kena tengok ansuran dia. Kalau anda mempunyai duit yang lebih banyak, you mampu maka you pilihlah yang ini. Okay, kalau you mampu. Tapi ada orang dia tak mampu. Kalau dia tak mampu, janganlah pilih yang ini. Okay, kalau you tak mampu, pilihlah yang ini, 500 lebih, supaya you mampu untuk bayar habis. Okay, kereta anda takkan ditarik. Kalau tidak susah nanti. Jadi terpulang kepada keadaan, ini bergantung kepada individu yang pinjam, sama ada financial dia atau kewangan dia. Kalau dia mampu, dia akan pilih yang lebih mahal inilah. Kalau dia tak mampu, maka dia akan pilih yang kurang ini. Okay, so terpulang kepada keadaan lah. So itu saja untuk hari ini. Harap anda semua dapat faham apa yang cikgu nak sampaikan. Sekian, terima kasih.